akan mengadakan perhimpunan agungnya. Menjelangnya perhimpunan itu, banyak perkara yang bersangkutan dengan masa depan bangsa Melayu atau umat Melayu dan perjuangannya telah dilontarkan di peringkat akar umbi. UMNO juga sedang berada di fasa di mana parti itu sedang melalui transformasi bagi mendepani cabaran landscape politik semasa. Langkah kehadapan yang bakal direncanakan UMNO ini menarik perhatian pelbagai pihak. Ini kerana UMNO merupakan parti politik terbesar di negara ini selain menjadi tonggak kepada gabungan perkongsian kuasa parti yang memerintah negara ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Saiful Nizam Ismail. Dan saya Nurzi Pak Wancik. Dalam siri terakhir wawancara eksklusif soal jawab bersama 3 naib Presiden UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2014. Dan minggu ini kami mengalu-alukan kedatangan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, naib Presiden UMNO dan juga Menteri Dalam Negeri. Beliau juga adalah pengerusi Biro Latihan UMNO. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, untuk soalan pertama. Peringkat akar umbi UMNO telah pun bersidang di bahagian dan juga di beberapa negeri telah mengadakan konvensyen menjelangnya Perhimpunan Agung untuk tahun ini. Yang cukup jelas kedengaran sekarang ialah gesaan supaya isu akta hasutan itu dibawa ke dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun ini kerana ia berkait rapat dengan asakan mutakhir ini terhadap orang Melayu, agama Islam dan kedudukan raja-raja. Bagaimana pendapat Datuk Seri tentang gesaan daripada peringkat akar umbi ini? Pada khidmat saya, Perhimpunan Agung kali ini ada semacam api yang mahu disemarakkan. Pada khidmat saya bukan sekadar usul untuk memperbahaskan Akta Hasutan 1948, tetapi banyak isu-isu yang menggambatkan di peringkat cawangan dan bahagian insya-Allah akan dilontarkan juga dalam Perhimpunan Agung. Umpamanya contoh soal agenda ekonomi Bumi Putera ataupun sekolah satu aliran ataupun mengenai penglibatan beberapa pihak dalam aktiviti militansi yang terlibat di dalam Islamic State umpamanya. Saya fikir itu akan diperbahaskan. Termasuklah beberapa keputusan yang dibuat di dalam perbicaraan di Mahkamah Sivil terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah umpamanya. Saya fikir kesedaran semacam telah timbul di kalangan para perwakilan, khususnya jurucakap yang akan mewakili sayap-sayap di peringkat negeri dan juga jurucakap di peringkat UMNO Induk tentunya akan membangkitkan perkara yang telah saya nyatakan. Tetapi dalam soal Akta Hasutan 1948, pada khidmat saya ini telah menjadikan semacam bara yang akan semarak jika ianya tidak dibangkitkan. Pada khidmat saya, kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri selaku Presiden Parti harus difahami, di mana Perdana Menteri telah menyatakan bahawa ada komitmen di dalam Political Transformation Plan atau dalam rangka transformasi politik yang menyatakan bahawa kerajaan akan menukar undang-undang ataupun akta yang berbentuk draconian untuk diganti dengan akta baru. Tetapi Perdana Menteri memberikan jaminan bahawa 4 perkara tidak akan ditolak angsurkan, iaitu soal kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja sebagai raja perlembagaan, hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi 4 tonggak yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Dan perkara ini tidak boleh diperkatakan ataupun dipertikaikan. Dan tentu jaminan yang amat berhormat Perdana Menteri adalah merupakan suatu indikasi bahawa jika Akta Hasutan 1948 hendak dipinda dengan apa juga nama akta yang akan dikenali kelak, termasuklah Akta Keharmonian Nasional. Jadi jelas 4 perkara itu tidak akan tercabut dari akarnya untuk diletakkan dalam akta baru itu.
Dan itu mengenai Akta Hasutan, Datuk Seri. Ada pemerhati juga menjangkakan bahawa usul agama akan mendapat lebih tumpuan kali ini berdasarkan perkembangan terkini dasawarsa yang berlaku di dalam negara. Contohnya isu ISIL, isu ajaran sesat, fahaman liberalisme dan pluralisme, dan juga isu menyentuh sensitiviti masyarakat Melayu ataupun Islam itu sendiri, seperti kalau dapat saya ungkapkan di sini, ungkapan Melayu itu pendatang katanya, kalimah Allah, hina bulan Ramadan, pesta arak, kempen pegang anjing yang terkini dan sebagainya. Dan ahli parti saya kira mahu resolusi lebih konkret, mungkin akan dibentangkan dengan lebih banyak kali ini dan tegas diambil. Bagaimana Datuk Seri melihat pandangan akar umbi berkaitan dengan isu-isu yang telah pun saya sebutkan satu persatu seketika tadi? Permasalahan isu-isu sensitif ini terbangkit disebabkan oleh ada orang Islam, ada orang Melayu yang pemikirannya menjadi terlalu liberal, yang boleh bertoleransi atas isu-isu agama. Padahal isu-isu yang menjadi hukum qat'i tidak seharusnya diizinkan untuk diperbahaskan oleh bukan saja orang Islam. Malah seolah-olah mencabar agama Islam jika perkara itu diperkatakan. Mana parti yang berlandaskan agama Islam kalau soal-soal pokok yang menjadi isu qat'i yang tidak boleh dipertikaikan itu tidak dipertahankan? Bagaimana perkara-perkara dan hukum-hukum furuk atau perkara-perkara yang cabang dijadikan soal utama? Di dalam hal inilah, pada hemat saya, walaupun kita berbeza parti, tetapi sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, kita jangan harus berbeza di dalam agenda Islam, dalam agenda Melayu, dalam agenda kepentingan ekonomi Bumiputera. Kita bukan mahu menepikan agama lain atau bangsa lain, budaya dan bahasa lain. Islam menyarankan bahawa lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Itu terjemahan secara literal, tetapi tafsir dia berdasarkan pada asbabul nuzul. Ayat ini diturunkan kerana ada penghinaan di antara orang Yahudi dan orang Islam di Madinah ketika itu. Maka apa yang dianjurkan di dalam Quran menyebutkan bahawa di dalam usaha kita untuk menghormati agama lain juga mesti belajar menghormati agama kita. If you want us to respect your religion, you must learn how to respect our religion as well. Tambah dalam masyarakat majmuk, kepelbagaian agama dan dunia yang semakin luas ini, soal keharmonian harus dihormati. Sebab itu, saya tidak terkejut jika ada di kalangan jurucakap yang akan membahaskan usul agama, akan membagikan soal-soal demikian. Namun ada etika yang harus diikuti oleh jurucakap yang mewakili negeri atau jurucakap di pihak sayap. Tetapi jangan pernah bermain dengan api. Dan UMNO selama ini bukan berdiam diri, tetapi kita mempunyai etika untuk berbahas dan kita menjaga sensitiviti agama, kaum dan bahasa lain. Tetapi jangan dijolok sarang tebuan. Pasti tebuan akan menggigit semula dan ketika itu telah terlambat. Tapi jika Datuk Seri mengatakan salah satu masalahnya adalah dalam fahaman liberal orang Islam itu sendiri, bagaimana UMNO boleh memainkan peranan untuk mengembalikan fahaman Islam itu dalam konteks sejatinya? Kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyarankan dasar wasatiyah, moderation ataupun kesederhanaan. Islam mengajar kesederhanaan dan Islam sendiri dari segi makna nahunya adalah selamat, aman, damai. Oleh sebab itu, apa yang harus kita ketengahkan dan harus mendidik diri kita, keluarga kita, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. We have to tell ourselves first and our family members. Ini bentuk dakwah yang harus dilakukan untuk diri kita dulu. Dan lepas itu kita dakwah kepada ahli-ahli UMNO yang lain, kepada orang-orang Islam dan orang Melayu yang lain bahawa kesederhanaan adalah tuntutan agama. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah juga dengan melakukan kesederhanaan. Dan saya fikir tidak ada satu mazhab pun mengikut ajaran Islam sebenar ada unsur-unsur militansi ataupun radikalisme
apatah lagi ekstremisme dalam perkara ini. Apa yang dianjurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden Parti ialah kesederhanaan, dan ini diberikan endorsement, diberikan pengesahan oleh Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi umpamanya, dan beberapa pemuka Islam lain di peringkat antarabangsa. Dan saya fikir kesederhanaan ini menyebabkan Malaysia menjadi salah sebuah negara Islam yang maju terkehadapan, sebab kita tidak sama ada ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Mungkin istilah sederhana itu akan kita panjangkan lagi selepas ini, sebab saya ingin bertanyakan Datuk Seri, mungkin istilah sederhana itu juga akan membawa kepada sindrom-sindrom yang mungkin memberi kesan kepada ekonominya, politik dan juga pendidikan. Tetapi satu lagi persoalan yang ingin saya tanyakan kepada Datuk Seri berkaitan dengan soal perpaduan nasional Datuk Seri sendiri antara individu yang lantang mengatakan bahawa pada pemilihan Perhimpunan Agung ini perlu diwujudkan sistem sekolah satu aliran untuk dibahaskan dan sebagainya. Dan persoalan saya ketika ini adalah ada yang merasakan pendidikan sekolah pelbagai aliran turut menyumbang kepada kurangnya atau kurang berkesannya usaha pengukuhan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, Datuk Seri. Jadi apakah yang boleh dilakukan oleh UMNO itu sendiri untuk merungkai sebenarnya kebimbangan di kalangan akar umbi itu? Kita harus merujuk semula kepada dasar pelajaran kebangsaan atau dasar pendidikan kebangsaan kita. Kita juga harus revisit atau melihat semula apa yang terdapat di dalam Penyata Razak, apa yang terdapat di dalam Penyata Rahman Talib. Ketiga-tiga dokumen ini jelas menyebutkan bahawa bahasa ibunda boleh digalakkan untuk diajar di peringkat sekolah rendah. Tetapi apabila berada di peringkat sekolah menengah, pelajaran, pengajaran, silibus, sukatan pelajaran hendaklah menggunakan bahasa dan sukatan pelajaran aliran kebangsaan. Itu cukup jelas. Masalahnya ialah kenapa kita terlalu liberal hingga mengizinkan penggunaan saluran perantaraan yang berbeza. Saya tidak menyanggah dalam perkara ini, tetapi saya mahu balik kepada asas-asas kukuh yang telah dibuat oleh pejuang-pejuang yang dipersetujui. Dan ketika itu kita tahu bahawa Malaysia ataupun Persekutuan Tanah Melayu diperintah oleh Parti Perikatan, terdiri daripada UMNO, terdiri daripada MCA, mewakili orang Cina, dan MIC. Dan ketika itu tokoh-tokoh ketiga-tiga bangsa bersatu dan ada semacam kontrak sosial yang mempersetujui bahawa dasar itu harus dilaksanakan. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Itulah yang dipertikaikan oleh ahli-ahli UMNO di akar umbi. Dan itulah suara nadi yang akan mungkin dibangkitkan oleh jurucakap negeri dan sayap-sayap. Sudah tentu perkara ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan bangsa lain mungkin ya, Datuk Seri. Ini adalah perkara yang saya fikir apa yang harus dinyatakan ialah kita jangan bangkitkan soal-soal yang telah menjadi dasar. Semakin banyak perkara ini dibangkitkan sama ada oleh kita atau dibangkitkan oleh mereka, semakin kusut permasalahan perpaduan. Sebab melalui sistem 3 aliran sekarang ni, ya, kita dapati yang sekolah yang menggunakan bahasa ibunda hingga ke peringkat pendidikan tinggi tidak akan pernah bertemu dengan mereka yang belajar daripada aliran agama. Di peringkat tadika telah ada pasti masuk ke sekolah rendah, sistem dan kurikulumnya berbeza. Sekolah menengah berbeza. Bila mereka sampai ke peringkat tertiary education, mereka belajar di Timur Tengah dan pengaruh yang berbeza berlaku. Tinggallah dasar kebangsaan, seolah-olah terasing. Dan apabila mereka ini berada di cabang pendidikan yang berbeza, bilakah perpaduan nasional mahu diperolehi? Oleh sebab itu, kita harus melihat dengan tidak ada sesiapa yang merasa sensitif. Kenapa perlu sensitif? Sebab itu telah dipersetujui dahulu. Dan hasrat kita akhirnya adalah untuk mewujudkan perpaduan nasional. Tidak ada sesiapa yang harus mempertikaikan. Oleh sebab itu, walaupun Akta Hasutan 1948 itu dibuat pada tahun 48 dan harus direlevankan dalam waktu begini, ini bukan soal menyekat kebebasan bersuara atau menyekat
perbezaan pendapat, tetapi soal sensitiviti itu harus dihormati supaya tidak timbul kecelaruan pemikiran di kalangan rakyat yang berbeza latar belakang. Datuk Sri tadi ada bercakap mengenai bagaimana pemimpin Melayu itu juga ada yang liberal dan sebagainya. Kalau kita saya dapat katakan di sini di mana kalangan pemimpin UMNO juga ada yang turut kelihatan sebagai liberal ataupun bebas, Datuk Sri, dalam pendekatan mereka menilai dan melihat sesuatu isu itu sendiri. Jadi golongan seperti ini berada di semua peringkat umur, Nozi, di dalam UMNO ada yang sudah berumur, ada juga yang masih lagi muda. Ada kalanya wujud pertentangan di antara pandangan dua kelompok ini. Persoalannya, adakah Datuk Sri merasakan perkara ini wajar diraikan dan dibiarkan subur dalam parti ataupun sebaliknya? Perbezaan pendapat digalakkan dalam Islam. Ya. Itu sebab mazhab utama ada 4. Ya. Kemudian ada pecahan sub-mazhab yang lain. Ya. Di dalam tasawuf, di dalam akhlak dipanggil adabul ihtilaf. Artinya kaedah-kaedah dan ketertiban menghadapi perbezaan pendapat. Tetapi kalau kita berbeza pendapat, ada pentas, ada platform yang harus kita gunakan untuk melayani, meladeni dan meraihkan perbezaan pendapat. Dan saya fikir di dalam mana-mana generasi, ya, terdapat perbezaan-perbezaan pendapat yang begitu. Saya ambil contoh, apabila ada kesatuan Melayu muda di dalam era perjuangan nasionalisme Melayu, perkara itu diraihkan. Kita ada pengaruh nasionalisme di beberapa buah negeri yang terpengaruh kerana kita juga menghantar pelajar kita ke Timur Tengah, ya. Umpamanya pengaruh daripada Syekh Jamaluddin Al-Afghani ataupun Syekh Abduh ketika itu, ya. Dan kita menjadikan platform yang berbeza itu untuk kesatuan pemikiran dan bukan untuk menambah jauhkan perbezaan pemikiran di kalangan kita. Di dalam Islam ada 3 kaedah yang menjadi keutamaan. Satu, mesti ada wahdatul fiqh, penyatuan pemikiran. Yang kedua, wahdatul qalb, penyatuan hati nurani. Wahdatul amal, penyatuan tindakan. Saya fikir semua orang harus ke arah begitu. Ini adalah set of priority ataupun senarai keutamaan yang disebut dalam fiqh sebagai fiqhatul aulawiyat, the set of priority. Dan dalam hal ini, we have to go back to basic. Kita harus balik ke pangkal jalan. Dan saya fikir kalau semua pemimpin di peringkat akar umbi pertengahan dan nasional kembali ke pangkal jalan, saya fikir kita boleh meraihkan perbezaan pendapat tetapi bukan menyebabkan perpecahan dalam parti.